Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kalau ikutkan kita punya projek ialah berkaitan dengan kelab. Okay, so sekarang hari ini cikgu akan terangkan berkaitan dengan kelab. Kalau ikutkan dalam kita punya apa yang perlu you all mesti kena tahu ialah yang pertama takrif kelab dalam Persatuan Dua Akta Pertubuhan 1966. Ingat, kelab macam kelab. Kelab yang kita belajar ialah seperti mana kelab yang kita amalkan di sekolah. Contohnya you all ada 3 aktiviti kukuh yang you all akan sertai. Contohnya untuk kelab dan persatuan, masuk kelab Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Melayu. Okey, kelab pengguna sekolah. Kalau beruniform, pengakap, kadet bomber. Okey. Kemudian sukan permainan, contohnya kelab rugby, kelab hoki, macam tu. Okey. Kemudian tata cara dan matlamat penubuhan sebuah kelab dan persatuan berbanding dengan entiti berorientasikan keuntungan. Maksudnya kat sini ialah kalau kita sebelum ni kita belajar milikkan tunggal, perkongsian, dan kita ada belajar juga kedekatan syarikat. Okey, kita dah belajar dah tu semua. Kalau lihat itu semua adalah berorientasikan keuntungan. Tetapi bila kelab, dia bukan berorientasikan keuntungan. Okey, dia lebih kepada kebajikan kelab. Okey. Dan nanti you all kena tahu juga apa tu sumber utama kewangan kelab. Cikgu dah cakap dasar tu. Sumber utama kewangan kelab biasanya daripada dana. Dana-dana yang diberilah, dana-dana yang diberi. Biasanya kalau ahli tak lain tak bukan ialah yuran. Okey, yuran. Kemudian membandingkan akaun kelab persatuan dengan akaun entiti yang berorientasikan keuntungan. Okey, apa yang dimaksudkan yang berorientasikan keuntungan ialah tadi cikgu dah cakap dah. Tapi kat sini apa dia? Makna kat sini nanti ni buat perbandingan antara milikkan tunggal. Nak senang milikkan tunggal je, antara milikkan tunggal dengan kelab. Okey, nanti cikgu tunjuk. Okey. Kemudian menganalisis sama ada aktiviti mencari keuntungan bagi sebuah kelab dan persatuan bertentangan dengan motif utama penubuhannya. Sebab ni macam yang cikgu hari tu cakap, kadang-kadang kelab kita akan jalankan, contohnya macam hari karnival. Hari karnival yang kita buat tu, adakah ianya membantu kelab tersebut, maknanya dapat membantu ahli-ahlinya ataupun sebaliknya. Okey, kat sini kita menganalisis aktiviti yang dijalankan untuk contoh kelab pengguna sekolah. Dia masa hari karnival dijual contohnya dijual murtabak Maggi. Okey, jadi murtabak Maggi tu dapat memberi keuntungan kepada kelab tersebut ataupun tidak. Kita menganalisis perkara tersebut. Okey. Kemudian bila dalam kelab kita kena faham, inilah yang kita katakan beza. Yang tadi ni beza ni, ni nak kita akan kupas satu persatu. Yang mana you all belajar ialah akaun penerimaan dan pembayaran. Akaun penerimaan dan pembayaran ni sebenarnya ialah buku tunai. Fahamkan situ je. Dia sama dengan buku tunai. Sebenarnya buku tunai dalam kelab tetap buat juga. Tapi dalam akaun penerimaan dan pembayaran ni maksudnya ialah dia meringkaskan, dia merumuskan apa yang ada dalam buku tunai tu dengan apa yang dalam buku tunai tu kita kena jadikan dia. Ni contohnya macam inilah. Sebab tu dalam projek you all nanti you all akan buat, you all tak buat buku tunai tapi buat JTT dengan JBT. Apa JTT dengan JBT, ingat lagi tak? JTT ialah Jurnal Penerimaan Tunai, JBT ialah Jurnal Pembayaran Tunai. Yang mana sama maksudnya kat sini, Jurnal Penerimaan Tunai maksudnya kita duit masuk, dan ini JBT ialah duit keluar. Okey, wang keluar. Jadi kalau kat sini senang nak faham, akaun penerimaan dan pembayaran ialah yang melibatkan duit. Duit iaitu sama ada tunai
ataupun duit kita dekat bank. Tu dia. Itu akaun penerimaan dan pembayaran. Okey. Next, you all akan buat akaun yuran. Okey, ingat. Yuran. Yuran ni apa? Okey, dalam kelab inilah yang paling kita akan hasil utama kita. Ni hasil utama kita. Okey. Yang mana akaun yuran ini bermaksud ialah, yang dimasukkan dengan akaun yuran ini ialah yuran ahli. Okey, yuran ahli. Yuran ahli ataupun kita namakan juga yuran bulanan ataupun yuran tahunan ataupun yuran mingguan. Okey, mingguan. Okey, itu biasa. Lihat kepada penetapan oleh kelab tersebut lah. Okey, tapi akaun yuran ni merujuk memang yuran ahli je. Tapi kita ingat, yuran ni dalam kelab ada beberapa. Cikgu ada cakap hari tu. Yang pertama, kita ada yuran ahli. Yuran ahli ni inilah. Ni. Okey. Yang kedua, kita ada yuran masuk ataupun yuran pendaftaran. Okey. Kemudian kita ada yuran apa lagi? Yuran pertandingan. Okey. Yuran pertandingan. Okey, cukup ada 3 je. Okey, ada 3 je. Alright, yuran ahli, yuran masuk, yuran pertandingan. Ini semua adalah kita punya hasil. Okey, kita punya hasil. Alright. Kita punya hasil. Lepas tu, maknanya kat sini kan, you faham kan, ini adalah sama juga maksudnya dengan pelarasan. Pelarasan yang ada dalam kelab. Pelarasan. Maknanya kat sini, kita ingat lagi. Sebab tu kat sini, you nampak, menerangkan maksud yuran semasa, yuran lapuk, yuran belum tepuk oleh dan yuran belum terima. Ingat, ini semua ada dalam akaun hasil yang cikgu pernah tunjuk dulu tu masa tingkatan 4. Okey. Next, lepas kita dapat pelarasan tu, macam kita seterusnya kita akan buat ialah akaun pendapatan dan perbelanjaan. Ingat, akaun pendapatan dan perbelanjaan ni adalah sama dengan akaun untung rugi. Jadi apa yang ada dalam akaun rugi? Formula kita ialah untung kasar tambah hasil tolak belanja dapat untung bersih. Ini akaun untuk rugi. Tapi bila kelab, dia bukan gunakan term-term ni dah. Dia akan gunakan kat sini pendapatan hasil. Okey. Tolak dengan perbelanjaan hasil. Okey, perbelanjaan hasil. Nanti cikgu akan detail apa dia. Lepas tu kita akan dapat bukan untung tapi lebihan atau kurangan. Okey, atau kurangan. Alright. Kalau ingat kalau dalam milikkan tunggal, kita akan, sebelum kita buat akaun terugi, kita akan buat akaun perdagangan kan. Okey, dalam kelab pun dia ada juga akaun perdagangan. Tapi kalau dia buat aktiviti yang melibatkan keuntungan, okey, dia akan ni. Okey. So nanti kat sini cikgu akan terangkanlah apa maksud kat sini. Yang dimasukkan dengan pendapatan hasil, pendapatan modal, perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal. Mesti kena jelas yang ini. Hasil dan belanja apa dalam kelab tu semua. Okey. You all kena tahu. Mentaksir untung atau rugi aktiviti berkala. Ini contohnya kita buat pertandingan. Macam dalam kelab kita tu, dalam kita punya projek kertas 3, kita ada buat pertandingan futsal. Okey. So, kita nak tengok pertandingan futsal ni dapat untung atau rugi. Untung atau rugi. So, kita kena tahu konsepnya sama. Nak kira untung ialah hasil tolak belanja. Okey, hasil tolak belanja. Okey, so next kita akan belajar apa? Sama, dalam milik kantor kita akan buat penyata kedudukan kewangan. Okey, so dalam kelab pun sama, kita akan buat penyata kedudukan kewangan. Cumanya beza pada kelab ni hanya pada ABS sama, AS sama, tolak LS sama. Kat sini dapat modal kerja sama je. Okey, jumlah ni akan sama dengan equity pemilik kan. Kat sini equity pemilik kan, kepada LBS. Dua ni akan sama dan dua ni adalah sama. Tapi
Bila dalam kelab, equity pemilik ni je yang berubah. Okey, so kita tukar kepada yang kita namakan dana terkumpul. Ingat, cikgu dah terangkan juga dalam kelas ni. Okey, equity pemilik hari tu kita ada muam. Okey, tapi bila dalam dana terkumpul kita ada M. Pertama ni jadi tukar kepada dana terkumpul awal. UB kita tukar kepada lebihan atau kurangan. Kurangan ni kita tolak lah. Ambilan tak ada dalam kelab. Okey, ambilan tak ada dalam kelab. Lepas tu, okey, dapat nilai kat sini, kita akan tambahkan dengan LBS. Macam biasa LBS kita ada apa? Iaitu kat sini kita ada yuran. Yuran masuk yang selalu, kalau yuran masuk ni yang selalunya kalau kita namakan dia sebagai pendapatan modal. Kalau pendapatan modal maksudnya inilah. Maksudnya kita masih lagi tak gunakan dana itu untuk buat apa-apa. Okey, tu dia. Alright. So dalam kelab kita akan belajar ini sahaja. Alright. Nanti kita akan cuba buat latihan penuh, tapi untuk kita punya projek, cikgu nak you all nampakkan idea tu ialah ini yang kita akan buat. Okey.